Hai, kami dari Office Care Technology Solution akan menunjukkan cara bagaimana hendak buat closing counter ataupun kita nak tutup cashier ataupun nak closing sales. Okey, so saya akan tunjukkan. Yang pertama sekali, pergi pada button close dan klik close. Klik yes. Klik yes. Do you want to close counter? Yes. Dan akan keluar paparan seperti ini. Okey, di sini kita ada counter code di mana counter yang telah kita masukkan seperti counter 1 sebagai contoh. Kalau kita buat counter 2 akan keluar counter 2 lah. Okey, user code ini adalah nama login ID yang kita gunakan untuk login counter 1 ini. Okey, di sini ada RM100, RM50, RM20, RM10, duit-duit yang standard yang kita ada, wang kertas dan duit shilling. Okay, di sini semuanya kosong kerana ini adalah tempat cashier perlu key in secara manual. Cashier perlu kira secara manual duit di dalam drawer, duit di dalam laci yang ada semasa closing. Okey. Di sini kita boleh lihat ada collection cash di mana apabila kita buat campuran di sini akan keluar di sini. Nanti saya akan tunjukkan contohnya. Okey, di sini ada opening amount. Opening amount ni adalah duit modal atau duit petty cash. Duit opening yang kita masukkan semasa kita melaksanakan opening sales. Okey, bagi yang tak tahu lagi opening sales tu bagaimana, boleh semak video sebelum ini bagaimana nak buat opening sales. Okey, di sini adalah cash in. Cash in ini di mana kita melakukan cash adjustment semasa dalam proses sales hari tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan cash adjustment ini, boleh semak pada video sebelum ini yang telah kami upload berkenaan cash adjustment. Okey, di sini ada collection, credit card, debit card with top up, check, voucher, e-wallet. Okey, sini kita perlukan masuk secara manual jumlah online transaction yang telah kita laksanakan semasa sales. Okey, sebagai contoh tadi saya ada buat 2 online transaction. So kita akan gunakan collection debit card ni. Saya masukkan jumlahnya RM100 untuk online transaction sales yang saya lakukan untuk hari ini. Okey. Dan di sini adalah total sales of the day. Total sales menunjukkan 200 adalah jumlah sales pada hari ini. Ini adalah rounding adjustment. Kalau kita nak buat adjustment 10 sen atau 5 sen, kita boleh klik di sinilah. Okey. So ini adalah total sales. Okey, first kali cashier perlu key in secara manual. Okey, RM100 ada berapa keping? Contohnya, saya masukkan RM100 ada 6 keping sebagai contoh. Dan RM50 saya biarkan kosong. Okey, sebagai contoh saya biarkan kosong untuk RM50. Dan kalau ada RM20, cashier boleh masukkan berapa jumlahnya. RM10, cashier boleh masukkan jumlahnya. Cashier perlu kira secara manual. Sesiapa yang closing perlu kira secara manual di dalam laci. Okey. Dan di sini saya dah masukkan debit card RM100, maksudnya online transaction. Tak kisahlah daripada Touch 'n Go ke GrabPay ke atau apa-apa jua transaction melalui online, kita masukkan dalam collection debit card. Kita masukkan amount dia di sini. Okey. Okey, selesai. Kita dah key in apa semua. Kita pastikan semua betul. Kita boleh tekan daily checkout report. Tapi nak tekan daily checkout report ni tak boleh. Dia jadi grey. Sebab apa dia grey? Sebab kita belum tekan enter, belum close counter lagi. Okey, selesai kita dah confirm semua ni, kita boleh tekan close counter. Dia akan keluar, are you sure the amount is correct already? Kalau kita dah sure amount yang kita key in ni dah correct, kita boleh tekan yes. Pastikan anda kira betul-betul. Kalau tak, nanti ada short dalam report. Okey, sebagai contoh saya tekan yes.
dan baru kita boleh klik daily checkout report. Klik pada daily checkout report dan akan keluar paparan report untuk sales kita pada hari ini. Okey, di dalam daily checkout report ini akan tertera nama kedai atau nama company kita di atas sekali, dan ada masa dan juga tarikh kita print report ni. Dan di bawah printing ad ni ada satu tarikh dan juga masa kita opening sales, opening kedai tu, maksudnya daripada opening kepada closing. Tarikh opening yang mula-mula sekali, yang kedua tarikh closing. Dan ini adalah masa untuk opening dan ini adalah masa untuk closing. Okey. Akan tertera juga nama kaunter dan nama user ID yang kita login. Okay. Di bawahnya ada sales details, di mana dalam sales details ada cash sales dan juga layaway sales. Okay. Cash sales adalah total sales pada hari ini, dan layaway sales adalah sales yang kita lakukan semasa dalam bentuk layaway. Okay. Layaway ni kita boleh semak video yang telah saya upload sebelum ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai layaway sales. Okay. So di bawah ni ada total sales, jumlah keseluruhan cash sales plus layaway sales, kita akan dapatkan total sales. So total sales ni adalah 200, dan di bawahnya kita boleh lihat ada cash details system calculated. Okay. Di mana cash details system calculated ni adalah apa yang sistem kira dalam sistem yang kita gunakan ini. Okay. Contohnya cash receipt. Cash receipt ini adalah transaction melalui cash, payment cash. Cash payment sebanyak RM100. Okay. Dan ini adalah GrabPay Touch and Go adalah e-wallet yang telah kita laksanakan online transaction. Sebab tu tadi sebelum ni saya masukkan dalam collection debit card amount dia RM100 sebab ada 2 online transaction. Di sini ada check, point dan juga voucher. Kalau ada online transaction melalui check, kita boleh masukkan collection pada check. Okay. So di sini kita akan dapat jumlah total RM200 ini datangnya daripada cash receipt tambah online transaction yang ada. Okay. So totalnya 200. Di bawahnya pula ada opening drawer. Okay. Opening drawer ni apa? Opening drawer ini adalah duit petty cash, duit modal, duit opening yang kita masukkan mula-mula semasa kita buat opening sales. So saya masukkan 500. Lepas tu ada cash in, cash adjustment dan cash out. Cash in saya masukkan RM100 semasa dalam proses kita sales untuk hari ini. Dan cash out saya bawa keluar duit RM50 sebab tu ada negatif RM50 sebab saya bawa keluar RM50 daripada drawer tanpa ada apa-apa transaction, melainkan saya sudah buat remark. Boleh semak video sebelum ini berkenaan cash adjustment untuk tahu lebih lanjut berkenaan cash in, cash adjustment dan cash out. So ini adalah total untuk jumlah opening drawer bercampur dengan keseluruhan cash in, cash adjustment dan cash out. Okay, so kita dapat total dia RM550 di mana cash opening drawer 500 tambah cash in dan tolak dengan cash out. Kenapa tolak? Sebab dia keluar daripada drawer. Okay. So ini adalah jumlahnya 550. So total cash yang kita dapat adalah RM650. Dari mana dapat RM650 ni? Okay. RM650 ni adalah total cash. Maksudnya cash sahaja. So di sini opening drawer ini adalah cash. Cash in juga adalah cash, cash adjustment pun cash, cash out pun adalah cash. So ini adalah untuk cash punya yang ada memang dalam drawer. So jumlahnya RM550 ditambah dengan cash receipt berjumlah 100. So kita hanya campurkan
550 hanya tambah dengan cash receipt. So ini adalah total cash, sebab tu kita namakan dia total cash. Maksudnya ini adalah jumlah fizikal yang ada dalam drawer, tidak termasuk dengan online payment, di mana online payment ni duitnya akan ditransfer ke dalam akaun bank kita, tak ada dalam secara bentuk fizikal. Okay, so ini adalah total cash. So di bawah total cash ini ada cash detail, cashier calculated. Cashier calculated ni bermaksud apa yang cashier kira secara manual. Okay, secara manual tadi saya masukkan cash receipt, saya masukkan duit RM100 ada 6 keping. Saya masukkan 6 keping RM100, itu saja. Dan saya masukkan collection untuk debit card ada 100. So apa yang cashier calculate adalah RM700. RM700. Okay, RM700. So di bawahnya adalah bill analysis, di mana ada number of cash receipt, layaway dan juga void. Okay, cash receipt ni adalah jumlah transaction yang kita laksanakan, tak kisah sama ada melalui cash ataupun online payment. Ini adalah transaction daripada customer kepada kita. Ada 3 saya buat tadi untuk tunjukkan sebagai contoh, dan saya ada void satu bill. Dan satu bill ini kalau kita void akan tertera di sini jumlah berapa kita void untuk hari ini. So ini 4 ni adalah total untuk bill analysis. Okay, di bawahnya ada cashier calculate variance. Okay, kenapa ada variance ni? Variance ni negatif 50. Negatif maksudnya kurang RM50. Kenapa ada RM50? Okay, kita boleh semak balik bahagian cashier calculate, di mana saya masukkan cash receipt ada RM100, saya masukkan 6 keping berjumlah 600. Yang ni kita kira yang cash sahaja, maksudnya yang physical cash. So cash ada 600, debit card ni adalah online payment. So online payment ni tak ada dalam bentuk fizikal dalam drawer. So kita ambil yang ada bentuk fizikal, RM600. Okay, di sini total cash ni seperti saya terangkan tadi, cash ini adalah total untuk cash sahaja, tidak termasuk online payment. So RM650 ditolak dengan 600, akan terdapat perbezaan, di mana kita dapat perbezaannya apabila kita tolak total cash tolak dengan cash receipt yang cashier kira. Okay, sebagai contoh saya tunjukkan. Okay, sebagai contoh saya tunjukkan di sini total cash RM650 tolak dengan 600. So di situ kita dapat ada perbezaan RM50. So daripada RM50 ni, okay, daripada RM50 ni ada perbezaan daripada cashier calculate variance, sebab tu ada negatif 50. So sepatutnya cash receipt yang cashier kira sepatutnya adalah 650, tetapi kita tidak cukup RM50. So kat sini kita boleh lihat ada short RM50, ada kurang RM50 dalam drawer. Sama ada itu kesilapan cashier semasa kira secara manual, kira jumlah duit, ataupun semasa transaction dengan customer. Itu kita kena sendiri, kena carilah masalah tu, sebab ya sama ada shop melalui kira semasa closing ataupun semasa pembayaran dengan cashier, dengan customer. Okay, so ini adalah contoh yang saya kira. Total cash 650 tolak dengan cash receipt yang cashier kira.
So ada perbezaan RM50 di sini. Sebab tu kat sini ada cashier calculate variance, ada negatif RM50. So ini semua cashier perlu berhati-hati selepas ini untuk kira secara manual semasa closing. Okay. So setakat ni sampai di sini saja. Bagaimana kita nak closing, sampailah kita nak tengok report, daily checkout report ni yang kita boleh print pada sekarang, ataupun kita nak print pada hari lain pun boleh. Okay, nanti saya akan tunjukkan cara bagaimana nak print report daily checkout ni untuk hari-hari sebelum ini. Okay, so sampai di sini saja. Selamat mencuba dan subscribe. Terima kasih.